duduk lama naik ke Matu. Soalan saya nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Yang Amat Tan Sri Yang Tua, terima kasih. Sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anak para pelajar dan guru mereka serta tetamu kita di Dewan Yang Mulia ini daripada Pasir Mas. Yang Amat Tan Sri Yang Tua, sebelum saya menjawab soalan khusus Yang Amat Paya Besar, saya ucapkan tahniah soalan nombor 1. Beberapa orang ahli parlimen juga mengemukakan soalan yang intipati dan jawapannya hampir sama dengan soalan yang dikemukakan oleh Paya Besar, iaitu Yang Berhormat daripada Taiping pada 30 bulan 9 13, Yang Berhormat daripada Kampar 1 bulan 10, dan Yang Berhormat daripada Keluang 2 bulan 10 13. Yang Berhormat Tan Sri Yang Bertua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Paya Besar dan ahli-ahli umat yang lain kerana amat prihatin tentang nasib masa depan pekerja kita dengan kebanjiran pekerja asing dan pendatang asing di negara kita ini. Dalam konteks soalan khusus ini, saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini dan juga Yang Berhormat Paya Besar bahawa berhubung dengan isu 1.4 juta pekerja Bangladesh, Kementerian Sumber Manusia ingin menjelaskan bahawa angka 1.4 juta adalah merujuk kepada jumlah pencari kerja Bangladesh yang telah berdaftar dengan kerajaan Bangladesh untuk menawarkan diri bekerja di Malaysia. Inilah Tan Sri Yang Bertua, amannya negara kita, makmurnya. 1.4 juta daripada bilangan penduduk Bangladesh yang 5 kali, 6 kali ganda lebih besar daripada kita. Bangladesh mempunyai penduduk 161 juta 83.804. Maknanya 6 kali ganda. Sebab itulah tidak ada sebab kenapa kita hendak lari ke negara lain. Jadi Datuk Yang Bertua, Tan Sri Yang Bertua, dasar kemasukan pekerja dari Bangladesh pada masa sekarang adalah berasaskan kepada MOU di antara kerajaan Malaysia dan Bangladesh yang telah ditandatangani pada tahun 2012. MOU tersebut menetapkan bahawa kemasukan pekerja Bangladesh hanya dibenarkan melalui mekanisme kerajaan kepada kerajaan, G2G agreement, dengan izin. Hanya di mana proses kemasukan diuruskan oleh agensi kerajaan yang berkaitan di kedua negara dan tidak membabitkan penglibatan ejen atau pihak ketiga. Tan Sri Yang Bertua, mungkin soalan saya ada agak bukan panjang tapi agak panjang sedikit untuk memastikan yang berhormat lain juga diliputi jawapannya. Pencari kerja ini akan menjalani pemeriksaan kesihatan dan latihan induksi bagi memastikan hanya data calon yang berkelayakan dan menepati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia sahaja di senarai pendek untuk dihantar ke Malaysia. Selain itu, data-data calon ini juga akan melalui proses saringan keselamatan, jenayah dan imigresen di Malaysia. Sehingga 23 September 2013, seramai 8,703 senarai pekerja telah dihantar oleh kerajaan Bangladesh untuk ditapis oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen, dan daripada jumlah tersebut seramai 2,288 orang telah ditapis oleh PDRM dan seramai 70 kesan memiliki rekod jenayah. Jadi dakwaan 1.4 juta mengatakan bahawa kita nak mengambil Bangladesh dari adalah tidak tepat. Cuma mereka bersedia. Mungkin lebih ramai daripada itu. Tan Sri Yang Bertua, terkini sejumlah 11 syarikat peladangan telah memohon 1,640 pekerja Bangladesh melalui mekanisme ini. Bagaimanapun, sehingga sekarang hanya 3 syarikat, iaitu Sime Darby Plantation 200 orang, UP Plantation 262 orang dan Cooling Plantation 683 orang.
melibatkan seramai 1,145 pekerja yang telah diluluskan. Manakala ada syarikat peladangan telah ditolak oleh kerajaan kerana tidak mematuhi syarat penetapan gaji minima, penyediaan rumah standard kepada pekerja dan mempunyai rekod pelanggaran pematuhan undang-undang. Dalam usaha memastikan keberkesanan pelaksanaan mekanisme ini, kerajaan juga menetapkan syarat-syarat khusus yang antaranya adalah agensi kawal selia perlu memastikan hanya majikan yang benar-benar layak sahaja diberi kelulusan untuk memohon pekerja Bangladesh. Bagi memastikan syarat-syarat perburuhan dipatuhi, pelaksanaan kontrak perjanjian antara kerajaan Malaysia dan majikan serta bon jaminan sebagai langkah mewajibkan majikan hadir mengambil pekerjanya pada masa yang telah ditetapkan. Pekerja yang tidak dituntut oleh majikan ditempatkan sementara di processing house dengan izin sehingga proses penggantian majikan dilaksanakan. Kos di processing house ini dengan izin ditanggung melalui bon jaminan yang dikenakan kepada majikan, dan kerajaan juga mensyaratkan pekerja Bangladesh menjalani saringan kesihatan untuk 18 jenis penyakit di Bangladesh sebelum masuk ke Malaysia, dan pengeluaran kad pekerja asing berwarna mengikut sektor pekerjaan akan dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Pak Besar. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya percaya kerajaan tidak dapat menafikan kesan-kesan baik dan tidak baik dengan kehadiran pekerja-pekerja asing ke negara ini, termasuklah pekerja-pekerja dari Bangladesh. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan, khususnya Kementerian Sumber Manusia, dalam menjamin masa depan kerja tempatan dan bilangan kerja asing dapat dikurangkan dan kalau boleh dihapuskan seterusnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat Paling Besar. Saya nak berikan sikit maklumat tambahan kepada ahli Yang Berhormat dan Dewan ini. Hari ini kita mempunyai tenaga pekerja di negara kita ialah 13.6 juta. Pekerja di sektor awam mempunyai 1.6 juta. Manakala pekerja asing kita mempunyai 2.1 juta pada bulan Jun, dan Mac dahulu kita mempunyai 2.2 juta. Maknanya dengan usaha yang dibuat oleh berbagai kementerian secara Blue Ocean Strategy ini, termasuk Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri, kita dapat menurunkan jumlah pekerja asing di negara kita ini. Tuan Sri Yang Tua menyentuh tentang langkah-langkah yang perlu yang diambil sedang dan akan terus diambil oleh kerajaan dalam menjamin pekerja-pekerja tempatan ini. Saya nak beritahu secara undang-undangnya bahawa kita mempunyai 5 undang-undang yang berkaitan dengan pekerja-pekerja asing ini, yang mungkin saya tidak sebutkan. Antaranya adalah Akta Kerja, Akta Pampasan Pekerja, Akta Immigration di bawah Kementerian Dalam Negeri, Akta Anti Perdagangan Orang, dan beberapa akta yang lain. Ini antara pendekatan yang diambil oleh kerajaan melalui undang-undang, di mana kita menggunakan syarat yang cukup ketat dalam mengambil pekerja-pekerja asing ini. Bagi Kementerian Sumber Manusia menetapkan syarat ketat dalam permohonan untuk menggaji pekerja asing melalui pengeluaran CJ sokongan dengan menggunakan Job Clearance System JCS. Setiap pemohon akan disiasat bagi memastikan ketulinan permohonan, kewujudan premis dan lokasi majikan, pematuhan ke atas undang-undang berkaitan perburuhan, keperluan sebenar tenaga kerja dan majikan, serta keutamaan terlebih dahulu diberi kepada pekerja tempatan. Sebab itulah kita hendak setiap majikan yang nak mengambil kerja, kita minta mereka menawarkan tawaran kerja ini kepada pekerja-pekerja tempatan. Sokongan surat sokongan JCR yang saya sebutkan tadi hanya akan dikeluarkan kepada majikan yang didapati benar-benar memerlukan pekerja asing, dan bilangan pekerja asing yang diluluskan adalah berdasarkan keperluan
sebenar mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh GSC Kawal Selia. Yang Amat Tan Sri Yang Bertua, sebenarnya banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita ambil dalam memastikan supaya tawan kerja di negara kita ini diberikan keutamaan kepada pekerja tempatan terlebih dahulu. Umpamanya antaranya majikan yang berupaya dan mematuhi standard perburuhan seperti gaji minimal 900 di Semenanjung, 800 di Sabah dan Sarawak saja akan dipertimbangkan untuk memohon pekerja asing. Kalau mereka tak bersedia untuk menawarkan gaji minimum, maka sudah tentu permohonan mereka akan ditolak. Keupayaan majikan ditentukan melalui proses saringan dan pemeriksaan Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia. Pengiklan tawaran kekosongan kerja melalui Job Malaysia kepada pekerja tempatan. Menetapkan kriteria pengajian pekerja asing yang ketat dan diselia oleh agensi kawal selia dari segi penentukan keperluan sebenar pekerja dalam subsektor yang berkaitan. Menghadkan sektor dan subsektor tertentu untuk pengajian pekerja asing, pelaksanaan gaji minima yang saya sebutkan tadi, dan menggalakkan peralihan daripada institusi orientasikan buruh kepada intensif otomasi melalui pengenalan pakej-pakej kemudahan kepada majikan oleh institusi kawal selia yang berkaitan. Dan kita juga, Tan Sri Yang Bertua, menjalankan tanggungjawab di mana 12 program kita susun bagaimana kita boleh menarik pekerja-pekerja orang-orang tempatan mesti peluang-peluang kerja yang berada di negara kita. Bermula hari ini sehingga 29 hari bulan ini, Kementerian Sumber Daya Manusia secara Blue Ocean Strategy dengan izin dengan 10 kementerian lain mengadakan Karnivor Expo Kemahiran Kebangsaan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdam, di MAIP Serdam. Program yang julung kali ini diadakan di mana sejumlah 33 syarikat yang akan menawarkan pekerjaan sebanyak lebih daripada 3,000 peluang pekerjaan. Dan saya kira ini adalah suatu peluang yang cukup baik. Saya juga sebagai Timbalan Menteri Wakil Kementerian menjemput semua ahli-ahli yang berhormat dan seluruh masyarakat di negara kita, terutamanya ibu bapa di luar bandar, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang ada peluang pekerjaan, datanglah ke MAIP ini untuk mencari peluang untuk membina masa depan yang baik. Tan Sri Yang Dipertua, sebenarnya itulah di antara pendekatan-pendekatan yang diambil oleh kerajaan dan kementerian. Bagaimana kita boleh menangani? Cuma saya mengayu kepada sama ada pihak kerajaan dan di pihak sebelah sana, tak usahlah kita berpolitik terlalu lebih. Serulah anak-anak muda kita supaya rebut peluang ini. Rebut peluang yang ada di negara kita, sedangkan orang lain kaya raya datang kemari. Dan umpamanya Indonesia membawa lebih daripada 30 bilion wang negara asing kembali ke negara mereka kerana termasuklah negara kita. Terima kasih banyak. Tan Sri Yang Bertua. Ibu Barat. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, Dewan ini tergempar pagi ini Tuan Sri. Kerana dengan apa yang diberitahu oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa itu adalah tidak benar bahawa 1.4 juta akan datang dari negeri Bangladesh. Pada 21 hari bulan Ogos, Tan Sri Yang Bertua, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah mengatakan kepada media bahawa 1.4 juta akan dibenarkan masuk ke negara ini. Nombor satu. Nombor dua, yang lebih pelik yang kita telah beritahu sebelum ini kepada seluruh negara adalah para pekerja-pekerja Bangla akan diberi special IC. Nah, ini akan seperti yang dulu di mana IC digunakan, didaftarkan sebagai pemilih dan telah mengundi dalam pilihan raya. Dan kita khawatir ini juga akan digunakan. Saya jawapan ini oleh Timbalan Menteri. Tapi saya nak tanya dengan khusus, kenapa, adakah Yang Berhormat tahu kenapa seorang kabinet minister boleh membuat kenyataan sedemikian? Adakah Yang Berhormat ketahui mengenai perkara tersebut atau tidak? Dan kalau sedemikian betul, kenapa Menteri tidak menafikan pada masa itu dan menunjukkan satu ada udang di sebelah batu, ada dan yang mustahak Tan Sri betul adalah
Tan Sri Yang Bertuah adalah Tan Sri Yang Bertuah adalah di mana pekerja-pekerja yang dibawa dari luar negara adakah mereka juga, walaupun Yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan G2G yang akan terlibat, tapi kita semua tahu that is not true. Outsourcing dibuat, privatization dibuat, dan kita juga tahu ramai ahli politik yang mendapat, baru-baru ini saya difahamkan ada seorang ahli politik yang mendapat 4,000 kebenaran untuk membawa pekerja. Dia Tan Sri, it's overnight millionaire. Dia bawa itu. Jadi itu adakah Yang Berhormat, Yang Berhormat yang lain, ada seorang ahli politik yang bawa masuk 4,000, itu adalah sangkaan jahat ataupun menuduh. Kalau ada maklumat, Tan Sri, ahli Yang Berhormat yang lain, ahli Yang Berhormat yang lain, ahli-ahli Yang Berhormat yang lain, tolong senyap. Tolong senyap. Ini merupakan satu kebiasaan kita. Kadang-kadang apabila membuat kenyataan seperti yang demikian, kebiasaannya saya biarkan. Saya tegur oleh karena menjadi masalah kemarin dan kemarin dulu soal-soal seperti begini. Jadi kalau ada bukti itu, namakan siapa itu politik. bukan ada, kalau saya nak katakan ahli politik UMNO yang terdapat. Nama. Itu Bagi nama, bagi nama. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, agensi Yang Berhormat yang lain, agensi pekerja, Yang Berhormat yang lain, tolong Yang Berhormat, agensi pekerja, Yang Berhormat, sebagai member parlimen kita mesti responsibel kepada setiap hujah yang kita luahkan. Jangan menimbulkan persepsi yang tidak baik di luar sana. Okay. Boleh saya Tolong. tanya, adakah outsourcing ini akan dibenarkan, atau kalau tidak, adakah dengan G dan D dengan G macam mana ia akan diusahakan? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Di penghujung jawapan saya telah nyatakan, jangan terlalu berpolitik. Ini kadang-kadang sebab itu saya setuju dengan Tan Sri Yang Bertuah. Buktikan kepada kita. Buktikan kepada dia. Tan Sri Yang Bertuah, apa yang dinyatakan oleh Ibu Barat, sebenarnya saya boleh mengatakan bahawa saya boleh menerima 2 juta Bangladesh. Saya boleh terima. Adakah Yang Berhormat mengatakan bahawa ini statement Timbalan Menteri semua Malaysia? Saya boleh kata. Sebab itulah kita ada agensi yang terlibat dalam pemilihan ini. Menteri mengatakan bahawa 1.4 juta pekerja Bangladesh daripada 160 juta ada bersedia datang ke negara kita untuk menawarkan kerja. Bukan makna kita terima. Kalau dia terima pun kita akan buat proses pemilihan. Sebab itu saya sebutkan tadi. Yang Mak perhati apa yang saya jawab. Berapa yang mohon, berapa orang yang kita tolak. Termasuk kita boleh kena pasti pekerja-pekerja yang pernah terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Sebab itulah saya rasa ini sesuatu yang tidak betul apa dinyatakan oleh Yang Berhormat. Jadi saya tidak risau Tan Sri Yang Bertuah, walaupun berbanyak pun. Cuma saya sebutkan kepada Yang Berhormat dan Dewan sekalian, hari ini kita mempunyai 500 plus minus lebih kurang pekerja tanpa izin. Apa yang Yang Berhormat lakukan pada negara untuk memastikan supaya pekerja tempat yang kita mengambil alih tempat-tempat ini? Ibu Barat tidak lakukan sesuatu pun pada kita. Cuma melakukan apa saja yang boleh menyalahkan kerajaan, terutamanya masalah UMNO dan sebagainya. Inilah benda dia. Sebab itulah saya nak beritahu bahawa ini adalah tidak betul. 1.4 juta ialah Bangladesh, negara Bangladesh bersedia menawarkan pekerja tertakluk pada syarat-syarat yang dipenuhi mengikut peraturan yang ada di negara kita. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah.